Okey, baik. Baik, terima kasih, Puan Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pada tuan-tuan. Jadi seperti biasa kita mulakan sesi kita malam ni, sesi 36. Kita dahulukan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Harian Quran Center, Datin Raja ya, dan juga tim Puan Lina atas usaha kita untuk buka kelas online secara percuma, dan slot saya pada hari Rabu kita bincang tentang i'rab. Kita bincang tentang pemahaman bahasa Arab Al-Quran. Kira i'rab tu mudah kata pemahaman lah. Pemahaman kepada bahasa Arab Al-Quran. Baik, pada sesi malam ni, sesi 36, kita dah lalu banyak session. Pada malam ni dah masuk sesi 36. Kita nak bincang hujung ataupun kita kata penghujung ayat 20, ya, iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebelum kita masuk kepada ayat 21, dan seperti biasa tepat dalam pukul 9 suku macam tu, kita akan buka untuk jawab. Kalau ada sebarang soalan nanti kita akan fokus pada akhir muhadarah kita. Baik, kalau kita lihat pada awal muhadarah malam ni, yang dapat kita kupas adalah persoalan yang kita tinggalkan pada minggu lepas, ya. Misalnya kita tahu di sini kenapa datang kalimah Allah ini dengan fathah, ya. Kenapa datang kalimah qadir di hujung ni tiba-tiba datang dengan dhammah. Itu yang kita perlu kuasailah secara asas. Baik, sebenarnya kita akan nampak kalau penggunaan inna ni, okey, inna ada sedikit berbeza dengan anna. Ya, ada sedikit berbeza dengan anna. Rata-rata orang mungkin nampak inna anna taukid, ya, penegasan, sesungguhnya, so cukup dapat macam tu kan. Tetapi sebenarnya cara kita nak faham inna anna ni lebih daripada itu. Inna anna kita tak nafi. Kalau kita refer kepada nota harian ataupun nota yang kita biasa buka, kita ada masukkan dalam taukid. Okay, kita ada masukkan dalam taukid, iaitu penegasan, ada inna, ada anna. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut inna dengan anna ni, apakah dia punya perbezaan sebenar-benarnya? Dua-dua taukid penegasan untuk streskan ayat, makna ayat terutamanya. Kemudian taukid, dan bezanya adalah inna ni kebiasaannya berada di mana? Biasanya digunakan, ya, di awal ayat. Ni kita boleh nampak. Contoh apa? Contoh ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Inna a'tayna innal insana lafi khusr, ya, sama. Inna awal ayat. Ni ustaz nampak kat ujung ayat 20. Nampak macam kat ujung. Tapi kan kita faham dalam bahasa Arab ni ada ayat, dalam ayat tu ada ayat. Ya, maknanya ayat innallaha ala kulli syai'in qadir satu ayat. Macam tu. Yang start dengan inna. Begitu.
Tu sebab kita kata ayat tu sampai absarihim satu, dan innallaha ala kulli syai'in qadir lagi satu ayat. Baik. Bila kita dapat gambaran seperti itu ataupun kita dapat maklumat seperti itu, kita nak tahulah bahawa apa lagi aspek yang perlu kita dapat setiap kali kita jumpa Ina. Adakah sekadar kita faham itu, cukuplah kan Ina awal ayat, Ana tengah hujung ayat, so settle kan itu je, khalas. Bukan tu je, Ina awal ayat, Ana tengah hujung ayat. Ada yang perlu kita nampak ya, kalau jumpa Ina ni ada dia punya akhwat, ada dia punya kita kata adik-beradik ataupun kata setugas dia, kata setugas dia. Baik. Okey. Kata setugas. Alright. Bila kita kata setugas ni, dia ada akhwat dia lah, ada Ina, dia ada Anna, ada Ka'anna, ada La'alla, ada Laita. Itu dia punya kata setugas. Dia macam kita faham kalau fi'il mudhari' kan, dia ada banyak pattern. Ina ni pun ada dia punya akhwat, ada dia punya kata setugas. Macam itulah. Okey. Apa yang perlu kita faham, bila Ina ni dia akan affect beberapa word selepasnya. Sebab kenapa? Bila jumpa Ina dan ada akhwat-akhwat dia, ada dua item kita kena cari. Dah pernah bincang ke belum sebelum ni? Apa yang dua item yang kita kena cari tu? Bila mana kita jumpa Ina, ya ada akhwat dia, maksudnya sesungguhnya Ina biasa awal ayat, apa yang kita kena cari? Okey. Yang kita kena cari, yang kita kena keluarkan daripada setiap kali penggunaan Ina adalah dua elemen yang berkaitan Ina itu sendiri. Iaitu apa? Iaitu isim Ina, ya, dan juga khabar Ina. Dan juga khabar Ina. Ini dua lah ya, yang dapat kita ketengahkan ataupun dapat kita fokuskan sekarang. Baik, macam mana cara kita nak kenal isim Ina, khabar Ina? Dia ada formula. Kalau mubtada subjek, khabar predikat, kita jumpa kat mana? Kita jumpa biasa di ayat jumlah ismiyah, kan? Dan formula dia u. Tapi Ina ni, dia punya formula adalah isim Ina, khabar Ina, u. Maksudnya isim Ina, word yang isim Ina, normally biasanya isim Ina, ujungnya dia nampak dia punya ni ibu-ibu ayah akan perasan kalau ayah ada guna Ina, biasanya bukan kata wajib, biasanya nampak ya, isim Ina nampak u dia, yang u tu khabar Ina ya. Kalau yang for those yang ada beli saya punya modul, kita ada paparkan pada bahagian i'rab ya, pada bahagian al-i'rab punya syarah ataupun punya kharitah dhiniyah tu, dia punya mind map, which is pada sini punya area lah ya. Okey, yang mana kita ada sebutnya kalau yang isim Ana ataupun isim Ina, okey, isim Ina ya, ni okey, dia kena mansub. Okey, so tu yang saya kata begitu ya, dia mansub. Okey, dan khabar Ina dia kena marfu. Dia macam ni lah. Kita nak faham isim Ina, khabar Ina ni, macam contoh kita dengar ayat kan, sesungguhnya Ina ni sesungguhnya kan, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita dengar macam tu. Sesungguhnya sayalah yang melakukan pelakuan tersebut. Mesti ada isim Ina dia, ada fokus dia, ada khabar dia. Bukan main lalu macam tu je. Bukan sekadar kita tahu Ina, ustaz kata awal ayat, ada akhwat, sesungguhnya taukid penegasan, ada. Tak, ada lagi satu. Ni kena tekan betul-betul. Sebelum ni rasanya tak bincang sangat. Tak pernah jumpa lagi akhwat Ina. Ni malam ni nak bincang. Macam mana kita nak cari?
Agak-agak nampak tak isim inna mana fokusnya kan dalam ayat? Mana isim inna? Mungkin ada yang nak kongsi jawapan ke? Boleh sharing pada kita punya inbox ataupun message box tu, tuan-tuan just typing, nanti kita share. Mana isim inna, mana khabar inna kan? Kita tak bincang lagi ni. Ya Allah, ala tu apa, kulli tu apa, syai'in tu apa, qadir tu apa kan? Tapi kita terus nak macam bincang lah terus macam tu. Isim inna, khabar inna, macam mana kita nak dapatkan isim inna, khabar inna. Okey, mungkin ada nak share jawapan ke tuan-tuan? Boleh boleh masukkan dalam kita punya message box tu. Ya. Okay, alright. Okay, so saya paparkan terus ya. Okay, mana agak-agak isim inna dia? Okay, kita kena cari yang A kan. Mata masing-masing nampak pada mana? Pada kalimah Allah kan. Oh, no wonder lah. Dia ditulis kalimah Allah. Jadi kita tahulah kenapa baca Allah kan. Kenapa tak baca Allahu? Kenapa tak baca Allahi? Kan, okay, sebab kalimah Allah ini dengan kita kata isim inna. Okey, dengan volume tu. sebab Volume lah sini. Dia kena mengena dengan isim inna. Okey, baik. Okey. Baik. Okey. Kemudian kalau kita lihat daripada sudut maksudnya kita tahulah datangnya kalimah Allah itu sebab isim inna. Sesungguhnya apa? Allah. Allah. Apa cerita dia? Kan khabar inna ustaz kata kena u. Tak kira u tu satu ke, tanwin ke. Nampak tak yang mana? Mata kita fokus kepada kalimah qadirun. Betul tak, tuan-tuan? Jadi kita pun dapat jawapan. Ya, yang ala kulli syai'in ini mudah. Qadirun tiba-tiba datang dhammah. Kan kita pun tahu patutlah dia datang dengan dhammah. Rupa-rupanya ya, kalimah qadirun itu adalah khabar inna. Qadir ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya maha berkuasa. Maha berkuasa. Ya, maha agung, maha berkuasa. Okey. Jadi kita dah dapat jawapan pada i'rab kata Allah dan juga isim qadir kan. Kenapa isim Allah datang dengan mansub? Kenapa isim qadir datang dengan marfu' dhammah? Senang je. Ya, dia ada kait. Ini boleh jauh. Maksudnya kalimah Allah, kalimah qadir ni jauh. Boleh. Biasanya ni pegang. Biasanya jumpa inna dengan akhwat dia, mesti ada isim, ada khabar kan, dia mesti sebelah-sebelah. Inna, inna sesungguhnya dan isim inna tu kita kata fokus dia, ya, apa fokus dia, dan khabar dia kan, dia punya cerita. Biasa sebelah menyebelah. Ya, biasanya sebelah menyebelah. Okey? Biasanya sebelah menyebelah, tuan-tuan. Jadi bila kita sebut begitu, okey, bila kita kata sebelah menyebelah, okey. Jadi bila kita lihat di sini agak kita kata bentuk yang berbezalah, sebab isim inna yang kalimah Allah itu kan tu sebablah dibaca Allah mansub fathah sebab isim Allah itu isim inna. Sesungguhnya Allah. Apa cerita untuk Allah tu ya? Apa khabar dia kan untuk kalimah Allah tu? Qadirun. Kan maha berkuasa, ya, maha menentukan. Jadi kita pun dapat ini isim anna, isim inna, khabar inna kata sebelah menyebelah. Tapi ni isim inna ada, khabar inna jauh. Itu bolehlah. Yang standard, yang bentuk biasa
Dia sebelah-sebelah je. Inna, isim inna, khabar inna. Inna, isim inna, khabar inna. Dia begitu. Nanti kita tunjukkan satu contoh. Kita lalukan dulu satu terjemahan dia. Okay, inna maksudnya apa tadi? Sesungguhnya Allah, Allah. Okay. Ala, apa makna ala? Atas, ke atas, haraf apa? Haraf jar. Okay, haraf jar. Kita kata ke atas lah. Ke atas. Kuli. Apa makna kuli? Kuli ni dia dua makna. Okay, sama ada dia beri makna setiap, ya, each of, setiap, ataupun seluruh. Kat sini kita kata setiap lah. Ya, setiap. Dia dua, ya, kita kena pegang. Kuli ni dia dua makna. Okay, satu dia boleh beri makna setiap, lagi satu boleh beri makna seluruh. Depends kepada konteks. Kat sini setiap sebab syai'in. Apa makna syai'in? Syai', ya. Apa makna syai'in? Syai'in bermaksud sesuatu. Ya, sesuatu. Okey. Alright, sesuatu. Okey. Cuma kalau kita tanyakan, okey, kalau kita lihat pada terjemahan lah, ya. Kalau kita lihat pada terjemahan, dia pun ada sedikit pelik lah. Maksudnya, meskipun qadir ini dia ada di hujung, ya, maha berkuasa, tetapi dia diterjemahkan awal, ya. Dia diterjemahkan, diletakkan di awal. Maksudnya sebab kenapa? Sebab kita faham yang qadir ini, ya, qadirun ini maha berkuasa, khabar inna biasanya dia dekat-dekat dengan isim inna Allah, dekat-dekat dengan inna. So no wonder lah nanti senampak saya dalam terjemahan, tuan-tuan akan nampak meskipun qadir ni maha berkuasa di hujung, tapi dia letak awal. Sebab terjemahan bahasa Melayu tak boleh tampung penggunaan Quran punya word tu. Melayu kena juga sebut sesungguhnya Allah, innallaha, terjemahkan qadir, maha berkuasa. Di sini kita kata ada apa? Adanya kalau dalam translation tu disebut transposition lah, punya kita kata transposisi punya teknik kan, which is word qadir tu jadi hujung. Tapi bila dalam translation, bila dalam tarjamah, dalam target teks, dia terjemahkan awal. Kan, ini dalam terjemahan saya lah, saya tak pasti terjemahan tuan-tuan. Terjemahan saya macam tu. Dan saya nak paparkan satu terjemahan sama tak dengan fokus kita, ya. Saya tak berapa semak sangat, tapi setakat apa yang saya nampak banyaknya begitu, ya. Qadir tu kat ujung, maha berkuasa, tapi dia awalkan juga. Sebab kenapa? Sebab dia tahu qadir itu khabar inna. Khabar inna duduknya dekat dengan isim inna Allah, dekat-dekat dengan inna. So pada ayat dia jauh, tapi pada terjemahan dia dirapatkan sebab nak datangkan makna yang lebih efektif. Bayangkan kalau dia terjemahkan maha berkuasa kat ujung juga, sesungguhnya Allah ala, atas, kulli syai'in, tiap sesuatu, maha berkuasa. Faham juga, sampai juga, tapi tak kita kata tak gramatis, tak padan dengan bahasa Melayu. Kalau terjemahan ni, setakat apa yang saya belajar lah, terjemahan ni dia tak boleh ikut bahasa Arab tu, dia kena ikut bahasa Melayu. Sebab Quran ni yang bahasa Arab tu, tuan-tuan, ya, yang terjemahan is terjemahan. Terjemahan dia kena ikut lenggok bahasa Melayu sepatutnya. Kalau untuk belajar boleh, harfiah boleh. Satu inna Allah atau apa salah satu dia, itu untuk belajar. Tapi untuk bacaan umum, dia kena sesuaikan, ya, terjemahan dia. Cuba tengok dalam terjemahan ni. Okay, itu sikit lah, ya, saya cerita bentuk, ya, kita kata bentuk terjemahan. Nampak tak kat sini? Kalau orang yang belajar, ya, dia akan fikir. Tuan-tuan pun akan fikir, nampak tak? Macam mana kalimah innallaha, sesungguhnya Allah, tetapi dia terjemahkan dulu berkuasa. Walau berkuasa ni datang mana? Qadir.
Kan? Tapi dia terjemahkan awal, sabak. Ini bayangkan kalau kita tak ada asas bahasa, kita nampak macam mana? Oh, mungkin ala kulli syai'in ni kot, berkuasa. Itu sebab saya pesan banyak kali, kita kalau kita dah boleh baca Quran, kita jangan rasa cukup dengan baca Quran. Sebab kenapa? Ya, memang kita tak nafi baca Quran pun ada pahala, faham ke tak faham, tapi mana yang lebih baik? Tuan-tuan sendiri boleh fikirlah. Orang yang baca Quran yang faham ke ataupun yang sebaliknya. Orang yang baca Quran yang tak ada asas bahasa, dia bergantung penuh terjemahan. Beza tak dengan orang yang baca Quran yang ada asas sikit-sikit bahasa dan dia gunakan asas tu untuk faham ayat Quran. Saya rasa dia beza kot. Kan dia punya cara faham tu. Lebih sebab bila kita ada asas, kita lebih fokus pada ayat bahasa Arab tu. Sekarang ni Quran yang mana, bahasa Arab tu ke bahasa Melayu tu? Bahasa Arab tu. Jadi kalau kita tak mengaji, kita tak talaki bahasa tu, adakah kita boleh kata kita cinta Quran tapi sekali pun kita tak pernah belajar bahasa Arab? Semua hidup sekali pun tak pernah ada terlintas nak mengaji, nak talaki bahasa. Sebab kita mungkin rasa cukup dengan terjemahan. Ini kebanyakan orang sekarang ni pun banyak nampak ke situ. Rugilah. Ya, sepatutnya kita kena belajar sikit-sikit, tuan-tuan ya. Ini bukan kira umur. Bila once niat kita nak belajar, insya-Allah akan dipermudahkan. Ni bila kita baca tu innallaha ala kulli syai'in qadir, kita akan terbayang ni ustaz ada bincang ya ala kulli syai'in, kita baca dengan ada zauq, kan, dengan kita ada fokus kita, bukan gantung penuh dengan terjemahan. Begitu. Okey, baik. So ini yang saya kata tadi ya, proven lah nampaknya dia terjemahkan berkuasa awal. Sebab kenapa? Sebab penterjemah tahu Qadir itu isim maha berkuasa tu khabar inna. Khabar inna biasa rapat-rapat dengan isim inna Allah, dengan inna. Tak dapat rapat dalam ayat-ayat Quran yang ada macam tu, dirapatkannya pada terjemahan supaya sampai makna dia. Sebab kenapa? Maksudnya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kan begitu. Okey. Kalau kita ditanya ya, kenapa kalimah kulli ni dia datang baris bawah, apakah sebabnya? Boleh tak kongsi-kongsi ya? Kongsi-kongsi jawapan dengan kita, tuan-tuan, kenapa kalimah kulli tu dia datang baris bawah ya? Kenapa kalimah syai'in ni pun dia datang baris bawah, macam tu kan? Apa sebabnya? Ya? Apa kita kata ilah dia? Kan? Okey. Kalau kita lihat kat sini, okey, kalau kita perhatikan kat sini, ada beberapa kita kata maklumat lah yang kita kena nampak. Ya, yang kuli ni mungkin mudah ya, kuli ni dia baris bawah sebab kenapa? Sebab pengaruh ataupun efek daripada penggunaan haraf jar ala, kan? Ala haraf jar. Jar apa maknanya? Baris bawah. Apa fungsi jar? Membaris bawahkan. Ya, membaris bawahkan. So no wonder lah dibaca kuli. Nanti kita nak letakkan satu contoh yang ada inna, biar masing-masing nampak. Ada tak isim inna? Ada tak khabar inna? Macam mana bentuk dia? Ada tak nampak? Dekat ke tak dekat? Kita akan bincang. Okey. Kemudian syai'in. Sesuatu, something. Kenapa syai'in ni pun dia baris bawah? Apa sebab dia? Kerana. Ya, kerana dia ada kena mengena dengan kuli ni. Okey, ni. Kuli syai'in ni. Okey. Kuli syai'in di sini, kuli ni kita kata dia kuli tu isim majrur, dia baris bawah, dan dia alif lam tak ada, tanwin tak ada, so kita kata dia mudhaf lah. Dia bersandarkan setiap apa? Saya berani kata tak pernah jumpa dalam bahasa Arab dia perkataan kul saja. Dia mesti ada kullu nafsin.
kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, dia mesti ada mudhaf dengan mudhaf ilaih dia. Kan setiap, sebab setiap apa? Semua apa? Kan setiap sesuatu. Jadi syai'in jadi apa? Syai'in ni jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih apa hukum dia? Mudhaf ilaih apa dia punya hukum? Tuan-tuan, kan yang kita biasa bincang kalau mudhaf ilaih. Okey? Mudhaf ilaih biasa hukumnya adalah majrur. Ya, hukumnya adalah majrur. Kan ini yang kita dapat lihat daripada nota yang kita ada berikanlah dalam modul itu utamanya. Baik. Mudhaf ilaih, ya. Ni. Mudhaf ilaih majrur. Ya. Apa makna majrur? Majrur maksudnya baris bawah. Kalau susah nak tangkap, fahamkan guru sekolah. Ya. School teacher. Kan. School ataupun kita kata guru, itu mudhaf. Guru banyak tak? Banyak. Guru bahasa, guru agama, guru sekolah. Guru is a mudhaf, bersandar kan? Bersandar kepada sekolah. Sekolah mudhaf ilaih. Nak faham mudhaf ilaih, mudhaf bersandar, mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya, kita ambil konsep macam tu. Kita ambil kefahaman sebegitu. Ya, ambil satu contoh, guru sekolah, guru tu dia mudhaf, bersandar kepada sekolah. Sekolah tu jadi mudhaf ilaih. Senang. Ataupun nak ambil mudah, Rasulullah, akan Rasul, utusan. Rasul itu utusan mudhaf, kalimah Allah jadi mudhaf ilaih. Begitu. Ambil contoh-contoh yang memudahkan kita. Jangan ambil contoh-contoh yang menyukarkan. Sebab tajuk banyak. Susun. Begitu. Okay, apa contoh yang lain yang dapat kita tunjukkan? Okey, baik. Okey. Kalau kita lihat ya, contoh yang ada dalam Al-Quran ya, contoh-contoh kita kata ya, isim inna ya, khabar inna yang dapat kita paparkan. Okey, antaranya ya adalah kita dapat lihat ayat 75 ya, ayat ataupun kita kata ayat 85 surah Al-Hijr. Ya, ayat 85 surah Al-Hijr. Okey, baik. Terima kasih yang kongsi jawapannya. Maaf saya tak sempat nak baca jawapan tuan-tuan. Saya tak perasan tadi. Okey, alright, terima kasih semua. Okey. Alright, Kasra Majul, terima kasih tuan-tuan. Okey, alright. Saya tak perasan tadi message inbox tu sebab dia baru update Zoom tu. So dia ketengah sikit dia punya button tu. Okey, alright, tak apalah. Okey, ayat ni ayat 85 surah Al-Hijr. Suratul Hijr. Kita nak tengok dalam surah Al-Hijr. Ayat 85. Dia punya bentuk dia lah ya, syakal al-ayah tu ataupun dia punya jenis ya, jenis isim inna khabar inna tu nampak tak ya, jelas dalam ayat Quran. Sebenarnya banyak tapi kita ambil beberapa contoh random untuk jadi sampel malam ni lah. Okey, suratul Hijr. Mana Al-Hijr? Al-Hijr. Suratul Hijr. Ada satu ayat tu lah ya. Kalau ada mushaf boleh buka mushaf. Kita nak bincang kejap ya tuan-tuan, saya cek kejap. Surah Al-Hijr, hilang pula je ni. Itulah malam-malam ni. Tapi saya rasa seronok sangat sebab dapat juga isi malam kan. Maksudnya sedar tak sedar dah hampir kita kata 30 lebih lah sesi. Ya, kalau yang ikut kelas kita
dari awal tahun. Ini dah nak hujung tahun. Setahun dah kita belajar banyak dah, tuan-tuan. Ya, jadi jangan lepaskan peluang. Ini waktu dia. Kalau tak dapat, dan saya pesan, saya mohon sangat tuan-tuan tolong share kepada kawan-kawan yang syarat dia boleh baca Quran, itu je. Rasanya ramai boleh baca Quran. Bagi pendedahan. Kan? Ya, supaya ada kawan-kawan pun rasa minat nak belajar, ada rasa nak cuba, tak tahu. Ya, sampai bila kita nak sampai takat itu je. Kan, baca Quran, tengok terjemahan, semua orang boleh. Sebab kita nak cuba faham ayat Quran tu. Sebab yang Al-Quran tu bahasa Arab tu bukan bahasa Melayu tu. Kan? Tapi kita kata berperingkat lah. Kan nanti kalau sekali terus nanti itu pun bahaya juga. Ya? Jadi kita ada peringkat-peringkat asas dan kita kata mutaqaddim. Begitulah kita akan ikut dia punya mustawa, ya? Ataupun dia punya peringkat. Baik. Ayat ni, nampak tak di situ ya? Ayat kita kata ayat. Okay, ayat. Alright, ayat. Okay, ayat 85 ya, suratul Hijr. Dan saya pesan dengan tuan-tuan nanti 9-10 macam tu ada soalan susun nanti bagi saya 9-10. Okay, alright, kita bincang dulu ni, banyak lagi nak bincang tapi pelan-pelan ya. Syuai-syuai. Baik. 85 kalau kita lihat je wa inna sa'ata la'atiyatu. Nampak tak ini sampel. Boleh tanda ya, ayat 85 surah Al-Hijr muka surat 266 dalam Al-Quran, dalam mushaf kita boleh tengok. Yang ni. Jelas nampak kan? Ini guna inna juga nampak. Kita terbayang. Ya. Tahu tak kenapa dia letakkan kat sini kan? Ya, ini. Ini tanda ni apa? Nak wasal boleh, nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Tapi berhenti lebih digalakkan. Betul tak? Kalau tanda macam ni. Berhenti boleh, sambung boleh, tapi berhenti lebih digalakkan. Kenapa dia berhenti sampai bilhaq? Sebab kenapa? Itu beri ilham kepada kita. Bahawa inna ni, sampai atiyah ni satu ayat. Ini yang kita kata. Inna tu awal ayat. Nampak memang macam kat tengah. Tapi dalam ayat, ada ayat, macam tu. So, itu sebab dia guna inna tu, sebab kat sini, sebelum inna dia letakkan tempat berhenti macam tu. Nak beri kepada kita bahawa inna sa'ata la'atiyah, satu lagi isi. Satu lagi cerita, macam tu. Start dengan inna, awal ayat. Ingat tak kena cari apa? Bila inna ni, boleh share jawapan tak? Bila inna kita kena cari apa? Okey. Bila inna kita kata kita kena cari isim inna. Kan kita kena cari isim inna. Okey. Kita kena cari isim inna, kita kena cari khabar inna. Itu sebab inna ni kan isim inna, khabar inna yang tadi Ustaz dia bincang. Kan kita pun tengok isim inna, khabar inna kan. Nampak tak? Simple je. Ya. Inna sesungguhnya taukid. Ada isim inna, ada khabar inna. Fokus dia isim inna khabar inna dia Ada tak dia? As-sa'ata. Nampak? Apa maksudnya? Kiamat. Ya, saat ni maksudnya kiamat. Ya, kiamat. Kiamat tu apa? La'atiyah. Ya, la'atiyatun. La'atiyah ni dia dua. Satu la ni, ya, satu la ni. La ni satu. Yang kedua adalah atiyatun. Atiyatun tu yang kedua. La atiyah tu ada dua. Ni satu la dengan atiyah. Dia ada dua. Ya, atiyatun. Jadi nampak tak kenapa ada kita kata yalah maksudnya kita kata ada as-sa'ata mansub ya. Atiyatun dia marfu. Kita dah dapat jawapan. Kalau boleh tanda ayat 85 surah Al-Hijr 266 punya page, sampel bagi pola inna, isim inna, khabar inna. Mana isim inna? As-sa'ata, saat ataupun kiamat. Apa ceritanya? Khabar inna kena Pasti akan
datang. Atiyatun. Daripada kalimah ata. Ata pasti akan tiba. Jadi kita dapat gambaran. As-sa'ata atiyatun u. Macam tu. Habis satu page, buat tanda. Sampel bagi inna, isim inna, khabar inna. Itu sebab tadi saya kata. Inna, isim inna, khabar inna ni saling bersebelahan. Biasanya lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada yang jauh jugalah. Nah, begitu. Okey? Alright. Baik. Terima kasih yang kongsi jawapannya. Alright. Isim inna, khabar inna ya. Alright. Terima kasih tuan-tuan yang begitu responsif dengan kita. Baik. Cukup takat tu, kita nak pindah kepada ayat yang berikut ni lah. Ini lebih penting lah. Ya, ada satu lagi bahagian yang saya nak kena bincang. Kalau tadi kita bincang, inna, ada isim inna, ada khabar inna, berdekatan biasanya. Dia berturut. Kalau tak berturut tu, biasa, kena cari juga. Isim inna, khabar inna, biasanya lah macam tu. Tapi pegang, isim inna dia mansub. Khabar inna dia kena marfu. Begitu. Okey. Pindah kepada ayat yang ke-21. Ya, pindah kepada ayat yang ke-21. Baik. Ada lagi yang kita nak kena bincang lah. Okey. Apa yang kita nak kena bincang tu? Okey. Ni ada lagi satu formula ataupun satu lagi kita kata rumus. Rumus yang macam mana? Okey. Ni mungkin kita bincang sampai khalaqakum ni kot. Ya, ni pun banyak ni. Dia punya syarah dia. Okey, alright. Okey. Lihat nantilah macam mana ya. Okay. Kemudian okay. Kemudian kalau kita lihat pada yang ya tu, okey. Pada ayat saya tak pastilah dalam mushaf kalau kita nak belajar, kita tak boleh ambil wording ataupun kita kata tulisan daripada mushaf tu. Boleh, tapi nak kena make sure. Sebab kita tahu kan perkataan tu ada gabung-gabung dia kan. Saya pesan banyak kali. Kalau ibu ayah tengok pada ayat 21 ni, wahid wa ishrin, ayat 21 ni ya. Ayat 21, okey. Ya ayuh dia tulis macam ni kan. Kalau nak belajar, ni tak boleh ni. Maksudnya, kita tak nampak. Kita kena tulis yang orang kata kitabah imla'iyah. Wahid. Wahid, fawahid. Satu. Kalau macam ni, kita nampak macam mana? Kan kita tak tahulah maksudnya berapa kalimah ya. Kenapa tak kasih ya ni kan, ya ni, ya. Dia baca panjang kan, ya. Lagi satu, setakat apa yang saya nampak lah, lagi satu, harakat ataupun panjang pendek bunyi ni, dia tak ada beri pengaruh makna sangat. Panjang, ana, dia tak beri, kita kata pengaruh makna sangat. Tapi yang kita kena pegang, word tu pecahan dia macam mana? Macam kalau tulis macam ni, mungkin orang nampak satu. Kan, tapi nampak tak yang dibaca panjang? Ya panjang ni, ya. Ya, kenapa baca panjang? Sebab asalnya macam ni. Ya, saya kena tulis macam ni. Ini kitabah imla'iyah. Tulisan yang biasa. Macam tu. Okey? Alright. Okey? Ya. Ya ni ya apa? Okey. Ya ni adalah ya nida. Ya nida ya. Okey, ya nida. Apa maksud nida? Seruan ya, ataupun kita kata panggilan. Okey. Baik, seruan ataupun panggilan. Okey. Lepas tu dia ada kaedah dia ya. Kalau ya ni wahai. Okey, wahai, ya nida, seruan ya tu maksudnya wahai lah. Okey. Lepas tu ada ayyuha kan, ayyuha. Ayyuha tu dia berapa? Dia dua juga. Okey, ayyuha tu dia dua juga.
Okey, dia dua. Ayu satu dengan ha. Okey. Ayu ni kita kata dia macam mana ya? Ayu ni dia ada banyak kita kata dia punya maksud. Okey. Tetapi dalam situasi sekarang ni kita tak boleh nak terjemahkan satu persatu, dia tak berapa sesuai. Tapi ayu ni dia bergantunglah. Kadang-kadang ada yang terjemahannya orang macam itulah. Ya, tuan-tuan, dia ada terjemahannya orang, orang-orang yang dia depends. Yang ha kita kata tanbih. Ha yang untuk beri perhatian. Macam dalam doa ataupun kalau kita dalam bahasa Melayu kita sebut wahai, ya. Wahai anak. Biasa dia kata seruan kan, wahai anak. Macam tu kan. Wahai Allah. Biasanya dia akan keluar dia punya kata seruan. Ialah maksudnya simbol seru tu. Tanda seru tu. Umpamanya, kan kalau bahasa Melayu dia ada macam tu kan. Wahai anak ada, lepas tu ada tanda seru. Tanda seru tu bukan ke itu nak berikan perhatian kepada panggilan tu kan, kepada nida tu. Macam itulah fungsi ha ni sekarang. Yang kita kata tanbih ni. Ayyuha. Macam tu. Arab. Dalam Al-Quran. Ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal insan. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, tu. Ya. Contoh-contoh dia, ya. Tu. Ya. Jadi pegang ya tu nida, wahai. Lepas tu ada ayu aja dua. Ayu tu boleh kita kata maknanya orang. Yang ha tu tak ada makna, dia lebih kepada tanbih. Macam ha tu tanbih beri perhatian like macam sama ha tu fungsi dengan tanda seru. Dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kalau sebut wahai ni biasanya ada tanda seru. Wahai ... tanda seru. Kan macam tu. Untuk kita berikan perhatian kepada panggilan tersebut. Kan lepas tu ada kalimah apa? Ada kalimah an-nasu. Apa maksud an-nasu? Manusia. Manusia ini ada lagi satu tips. Tips macam mana? Kalau jumpa ya, jumpa ayyuha, lepas ayyuha tu dia ada isim. Okay, isim ada alif lam. Okay, isim ada alif lam tu dia hujungnya mesti kena dhammah. Saya ulang, ada ya nida, wahai. Lepas tu saya nak pesan. For those yang baru masuk, tolong ikut kita punya sesi yang awal. Okay. Type dalam YouTube Lina Sanad, Puan Lina Sanad. Nampak kelas Arab tu boleh follow daripada the first session. Ya, kalau yang baru masuk lah, kalau yang ada asas, ahlan, boleh terus masuk je, tak ada masalah. Okey, contoh sekarang ni nak bincang tentang konsep nida, ya, seruan. Bila ada guna ya, nida wahai, ada ayyuha. Ayyuha ni kita kata macam orang lah, macam tu kan, depends. Kadang-kadang tak ada terjemah pun, dia terus terjemahkan lepas ni. Kalau ada ya, ada ayyuha, lepas itu ada isim, lepas ayyuha tu ada isim ada alif lam. Isim ada alif lam tu, isim ada alif lam tu yang datang lepas daripada ayyuha tu, isim ada alif lam tu, dia mesti kena marfu, wajib. Ini kaedah. Kenapa? Sebab isim yang dikatakan ada alif lam tu, yang wajib datang marfu dhammah tu, kalau datang lepas ayu itu, dia adalah sebenarnya sifat. Okay, sifat ni masuk dalam bab kita kata tawabi', just follow, ikut saja. Dia akan ikut, ya, dia akan ikut baris hujung, dia akan ikut baris akhir, dia akan ikut baris akhir kata ayu. Ini kita nak tunjuk nanti banyak, ya, banyak bentuk-bentuk yang sebegitu. Saya ulang, ada ya nida, ada ayu, ada haraf tanbih ibarat tanda seru. Kalau lepasnya ada isim ada alif lam,
Isim alif lam tu mesti dhammah. Mesti. Biasanya. Okey, biasanya. Kalau dia bukan mabni lah. Kalau dia bukan mabni. Kan, kalau mabni, kalau dia kebal, itu dia tak berubah lah. Kan depends kepada kalimah kan. Kalau contohkan, kita nampak ada ya, ada ayuha. Lepas tu nampak lepas ni ada, contoh ada kalimah, alladzina kan, ya ayuhalladzina. Itu na ustaz, ya, alladzina. Kan, itu na sebab alladzina tu dia mabni. Pernah dengar ke alladzinu, alladzini, itu bab lain. Kan itu mabni. Ya ayyuhalladzina, ada ayyuha juga. Ada alladzina, alif lam. Tapi tu na tak nu. Sebab alladzina tu mabni. Perkataan dia hujung tak boleh berubah. Pernah dengar ke alladzinu, alladzini? Nak belajar bahasa ni, dia tak boleh tengok satu tajuk. Masuk tajuk ni. Lepas tu masuk tajuk ni. Pecahkan perkataan. Tengok i'rab. Tengok terjemahan. Tapi pelan-pelan. Satu-satu. Yang jadi susah tu, bila kita ni nak cepat. Saya ada juga pernah lalu beberapa peserta yang bagus semangat nak cepat belajar tapi istiqamah. Istiqamah ni tak ramai yang boleh tuan-tuan, termasuk saya. Istiqamah belajar. Seminggu sekali. Boleh ke kita? Seminggu sekali lalu. Ni. Kan. Bukan kata program ataupun kita kata kursus. Ya, kursus belajar sebulan celik bahasa, itu bukan kata tak bagus, bagus. Tapi istiqamah kena ada. Bahasa, lagi-lagi bahasa Arab, dia bukan macam tu. Cara nak belajar, orang kata mengajinya bukan semudah itulah. Setakat apa yang pengalaman sikit saya ni, saya nampak macam itulah. Dia kena ada istiqamah dan kita kena cuba. Cuba je. Kalau tak dapat, tengok terjemahan. Talaki, rujuk kitab, tengok. Sebab bila kita ada asas bahasa tu, mesti tuan-tuan akan rasa kita punya minat, fokus kita dengan pembacaan Quran tu lebih. Sebab kita tahu apa yang kita baca. Kita tak bergantung terlalu dengan terjemahan. Kita baca ayat surah-surah pendek, kita terbayang makna sikit-sikit, terbayang, kita fokus pada bacaan kita. Di situ ada usaha untuk kita khusyuk pada doa kita, pada bacaan Quran kita. Kan? Macam tu. Ya? Jadi balik cerita kepada isim alif lam ni. Okey. Kita kata isim alif lam ni. Pegang. Bila ada ya, ada ayyuha, ada lepas yang ada isim alif lam, dia mesti dhammah. Kalau bukan mabni lah. Kalau alladzina mabni. Depends. Sebab kenapa? Isim ada alif lam tu, yang datang lepas daripada ayyuha tu, isim alif lam, yang datang lepas daripada ayyuha tu, dia kena dhammah sebab dia sifat. Sifat, adjektif dia tawabi', dia just follow. Dia isim alif lam tu dia dhammah sebab dia tawabi', dia just follow. Baris ujung, baris akhir, kata ayu. Ayu kan dhammah kan? Dhammah. Ayu, dhammah. So isim alif lam tu pun kena dhammah. Tu sebab nampak tak kat sini? Annasu. Kan. Kenapa? Sebab tadi ada bincang. Ada gunakan ya nida, ada ayyuha, lepas ayyuha tu ada isim alif lam. Lepas ayyuha ada isim alif lam. Isim alif lam tu biasanya dhammah sebab dia sifat tawabi', adjektif just follow. Dia akan ikut baris hujung, baris akhir kata ayu. Ayu dhammah, dia pun kena dhammah. Ada tak satu contoh? Biasa kita jumpa ayat kan, ya? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ya, dhi quwwatin 'inda dhil arsy makin. Kan, okey. Ya ayyatuhan nafsul, itu ayyatuha. Itu ayyatuha. Sama juga. Contoh yang lain apa? Ya ayyuhal muzammil. Kan, dua contoh. Kita bagi dua contoh, ataupun ya ayyuhal kafirun pun samalah. Okey, dia begini. Bila kita kata dhammah ni, dia kita kata dia marfu' lah, marfu'. Okey, marfu'. Marfu' ni banyak. Marfu' ni dia banyak. Banyak pula dah. Apa maksud banyak tu? Dia macam ni.
Tuan-tuan tengok ya. Ni. Marfu'. Okey. Marfu' dengan waw. Marfu'. Word tu marfu'. Dhammah. Itu biasa dhammah. Marfu' tu alif. Marfu' tu waw. Sebab banyak tajuk sebenarnya. Ayat bincang tak banyak tapi tajuk. Sebab ayat tu memerlukan kepada perbincangan beberapa tajuk. Ya ayuhan nasu, sekejap tajuk nida, sekejap tajuk sifat tawabi', tajuk i'rab pula, nak tunjuk contoh lagi. Betul-betul dia. Apa contoh dia? Okey. Ya ayuhal muzammil kan. Ya contohnya. Ya ayuhal muzammil. Ya, qumil laila illa qalila. Kan. Ya, surah suratul muzammil. Ya, saya tunjuk. Ini contoh. Pegang. Dia tak ada berubah. Memang macam tu je lah. Okey ni. Saya banyakkan contoh. Cuba tengok. Nampak tak kat sini? Ya ayyuhal muzammil. Ibu ayah dah boleh nampak dah. Ya, tuan-tuan dah boleh cam dah. Ya ayyuhah baru bincang tadi. Ustaz kata ya satu nida wahai. Ayyuhah tu kita boleh kata orang yang lah. Tapi sebenarnya ayyuhah ni dia depends. Dia kadang-kadang dia tak ada terjemah. Dia lebih terjemah kepada al-muzammil ni. Ayu satu kan. Ni macam tanda seru tu. Begitu. Al-muzammil apa tak? Ada dhammah kat sini. Muzammil ni apa? Orang yang berselimut. Kan orang yang berselimut. Nampak? Dhammah. Sama tak dengan kaedah tadi? Sama. Bila ada ya, ada ayyuha. Bila ayyuha tu datang kemap lepas isim ada alif lam. Isim alif lam biasa dia dhammah. Ataupun mudah nafam dia marfu'. Tu. Ini menampak marfu'. Okey? Kenapa marfu'? Sebab dia sifat adjektif orang yang berselimut, dia tawabi', dia just follow. Baris akhir kata ayu. Macam mana pula ustaz dengan al-kafirun? Ini al-kafirun. Al-kafirun kan? Ada ya juga. Ada ayyuha juga. Kan? Ada al-kafirun. Ini al-kafiruna pula. Tak nampak pun dia punya dhammah. Pegang tadi. Kita kata apa? Marfu'. Itu sebab luaskan. Marfu' ni apa tanda dia? Tadi yang kita ada bincang, tuan-tuan. Dhammah ada, alifan lagi satu apa? Wow. Kan? Wow. Okey, wow. Okey, tu sebab kasih nampak al-kafiruna ni, al-kafiruna tu dia marfu' tak? Marfu' tak? Marfu'. Dengan wow. Nampak? Dia sama je. Cara kita nak faham tu. Ni agak dalam jugalah. Kenapa nak kena bincang? Sebab nak tahu al-kafiruna kita belajar Ustaz kata kalau al-kafiruna kan kalau seorang al-kafir kan. Contoh kita kata kalau ramai itu ada apa? Ada jelah maksudnya ada kita kata ada al-kafiruna, ada al-kafirina kan. Kita mesti nak tahu. Kita tahu al-kafiruna okey. Dengan dengan cakap Melayunya ya. Golongan kafir nak dapatkan mufrad buangkan dia punya una. Sebab una ni tanda plural. Una tu tanda jamak. Dapat seorang al-kafir. Al-kafir. Kita tahu yang alif ni dalam tulisan kena tulis yang penuh. Alif lam, kaf alif macam ni. Al-kafir. Nampak dia tulis penuh kat sini? Dia tulis penuh ni. Sebab saya kata belajar dia kena tulis penuh macam ni. Yang ini resam Uthmani. Yang atas ni kitabah imla'iyah. Belajar bahasa Arab tulis full. Ka panjang ada alif. Ya panjang ada alif.
pecah ya ayu satu ha satu macam tu. Dah dapat seorang al-kafir nak tahu pula kenapa dia pilih una. Kan? Kenapa dia pilih una? Ya, kenapa tak pilih ina? Kan al-kafirina ada juga al-kafirina. Kan ramai. Jamak saya ramai. Sebab ibu-ibu ayah dah tahu konsep kita. Kan bila mana ada ayuha, ya, bila mana ada ayuha, okey, ayuha kat sini, okey. Lepasnya kalau ada isim ada alif lam, okey, isim ada alif lam, maka dia kena marfu ataupun dhammah. Kita kata marfu lah. Okey, marfu, kan marfu. Tadi kita jumpa dhammah kan, ayyuhal muzammilu. Al-kafiruna ni dia marfu tak? Marfu. Marfu. Tapi dengan tanda apa? Dengan tanda wow. Wow ni una tu sebab kita nampak dia una. Tak baca ina. Sebab kaedah ni ayyuha isim ada alif lam marfu dengan waw. Marfu. Dhammah boleh, waw boleh. Berubah tak kaedahnya? Tahu-tahu pergilah mana-mana ayat ini bentuk dia. Macam tu. Okey, alright. Okey, satu bab tu dah settle. Okey, apa lagi nak bincang? Okey, lagi yang lepas ni tu. Okey. Baik. Kita terjemahkan ya ayuhan nas, ya. Wahai kita kata sekalianlah. Ya. Sekalian manusia. Sebenarnya bagi saya lah, ayuhan ni dia tak ada terjemah. Yang terjemah tu anas ni tuan-tuan, sekalian manusia. Macam tu. Okey, baik. Tu kita dah dapat. Lepas tu kita nak bincang apa? Ni agak mencabarlah, lama dah tak lalu dengan kalimah macam ni. Kalimah lepas an-nasu ni. Kalimah apa ni? Yang ini kan. Ya ayuhan nasu abudu. Okey? Kalau kita baca satu persatu, kita nak sebut macam mana tu? Ya. Kalau kita baca satu persatu, yang kalimah warna yang kita letakkan warna hijau ni, tuan-tuan, kita nak baca macam mana? Dia punya alif hamzah wasal tu. A'budu ke, i'budu ke, u'budu ke, apa pendapat? Sebelum kita bincang kepada dia punya tasrif, dia punya wazan al-kalimah. Ya, saya rasa saya stop sampai khalaqakum ni kot. Waktu pun tak begitu mengizin sebab memang nak untuk sampai 9 suku tu cukup lah. Ya, lepas tu kita nak buka pada tuan-tuan kalau ada sebarang soalan ni boleh susun. Apa nak baca tu? Kalau wasal ya ayuhan nasu abudu. Kalau baca wahid an-nasu. Kita baca apa lepas? Kita baca apa selepasnya? A'budu ke, i'budu ke. Kita baca okey, u'budu. Kan u'budu. Sebab kenapa? Alif hamzah wasal ni, okey, alif hamzah wasal ni, okey, kita kata alif hamzah wasal ni, dia ada alif di awal, dia depends, dia bergantung kepada baris huruf yang ketiga. Kan ba tu dia dhammah, maka alif pun kenalah dhammah. Kan u'budu. Kan cuma nak tanyalah, u'budu ni dia awalnya awalnya ada hamzah wasal, ya. Awalnya ada hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia alif, ya. Dia alif, okey, alif, tapi ada kepala sod kecil. Ya, alif ada kepala sod kecil itu. Itu hamzah wasal. Okey, itu hamzah macam ni. Allah. Macam ni, ya, macam kalau kita jumpa alif, okey, alif, atasnya ada hamzah, ada baris-baris, ya, hamzah ada baris-baris begitu. Okey, yang ini contohnya, okey, ini hamzatul qata', ya, hamzatul qata'. Hamzah wasal dia macam ni. Allah ni, ya, hamzah wasal ada sad, nampak? Wal fathah. Ini sad tu wasal. Okey, yang ini hamzah wasal. Yang alif hamzah ni
Nampak alif, atasnya ada hamzah. Hamzah tu jadi baris, itu hamzatul qata'. Baik. Nak tanya, u'budu ni awal dia ada alif, ujungnya ada waw alif. Ujungnya ada waw alif, ya. Dan, ya. Okey. Dan dan agak-agak dia berkaitan apa? Isim ke fi'il? Kalau isim apa? Kalau fi'il apa? Kita nanti nak tengok dalam kita punya kamus. Ya. Apa agak-agak? Dia punya jawapan. Okey, fi'il amar, fi'il amar, fi'il amar. Syukran lakum, fi'il amar. Sebab kenapa? Sebab fi'il amar ni perintah suruhan awalnya ada alif hamzah wasal. Ighfir. Ampunkanlah, urzuk, kurniakanlah, ya, irham, rahmatilah. Biasanya amar awal dia ada alif hamzah wasal. Ada orang mungkin yang nampak, ni waw alif ni ustaz tak silap. Kita ada bincang juga waw alif ni dia masuk pada area macam fi'il madhi kan, sebab fi'il madhi pun ada juga, kita kata, ya, fi'il madhi pun kita kata past tense pun ada, fi'il madhi pun ada waw alif. Kan mereka adakah u'budu ni ada waw alif yang mereka yang madhi? Tak. Okey, tak. Sebab kenapa? U'budu di sini apa? Ni, ya. Okey, ni. U'budu ni fi'il amar, sebab biasanya awalnya ya, dia punya awalnya datang dengan bentuk alif, hamzah wasal. Hamzah wasal biasanya lah. Jadi dia masuk pada area yang fi'il amar ni, maksudnya yang kita kata fi'il amar ini yang word u'budu ni dia masuk pada fi'il amar ni. Sebab dia awalnya ada alif, ada hamzah wasal dan hujungnya ada waw alif. Dia kena dengan pattern fi'il amar yang mana ada pattern yang ketiga ini, waw alif ini, yang ada dhamir apa? Sebab kita belajar fi'il, verb Arab, dalamnya ada dhamir. Ada dhamir apa? Ada dhamir antum. Ada dhamir antum. Ni cuba tengok. Antum. Kan antum. Okey? Maksudnya kena clear lah. Sebab ada orang mungkin nampak, ya. Sebab ada orang mungkin nampak yang kalimat u'budu ni, dia mungkin boleh masuk macam madhi kot ustaz, sebab dia ada waw alif juga. Kan ada mereka macam tu lah kot yang u'budu ni. Memang menampak macam tu. Tapi kena tambah. Kalau jumpa waw alif tu awal ada hamzah wasal. U'budu. Aminu. Contohnya kan. Ighfiru. Contohnya. Istaghfiru. Kan. Word awal ada alif hamzah wasal. Ujung ada waw alif. Itu dua-dua kita combine. Kita kata dia sebagai apa? Sebagai fi'il amar, kata kerja perintah ataupun permintaan. Kat sini perintah daripada Allah kepada manusia. Ya ayuhan nas, nampak, ya? Wahai sekalian manusia. Kan perintah daripada Allah kepada manusia. U'budu. Kan u'budu, ya? Okey. Ada dia melibatkan amar, perintah. Ada dhamir apa tadi? Antum. Okey, antum, ya, kamu semua. Okey, kamu semua. Okey. Selepas itu kita kata, ya, selepas itu dia kalau amar ni ada tambahan terjemahan apa? Amar adalah, ya, kan ataupun kanlah, kita akan nampak begitulah. Okey. Baik. Apa dia punya kata akar, ya? Apa dia punya kata akar? Baik. Kalau kita lihat kat sini, ya, yang kita kata word u'budu ni, okey. Word u'budu ni kita kata dia kita kata ada dia amar, okey, lepas tu dia ada antum,
Akarnya adalah kita buangkan alif, ya. Di awal ni sebab tambahan kita buangkan waw alif. Akarnya apa? Akarnya abada. Abada. Okey, abada. Okey. Apa bukti dia? Kalau kita lihat dalam kamus. Kalau kita perhatikan dalam kamus. Kita ya. Okey, it's okay lah. Nanti saya sharekan pada tuan-tuan lah dia punya maklumat kamus tu ada problem sikit. Dia punya ni. Ni okey. Kejap ya, saya nak share kamus dia. Okey. Alright. So kat sini kamus. Tadi kita kata abada kan, abada. Ya. Tak sempat banyak saya nak share dengan tuan-tuan ni. Tapi setakat apa yang boleh ni lah ya. Ni. Dia sepatutnya kat sini. Okey ni. Abada ya'budu. Nampak tak kat sini? Dia tulis abada fi'il. Katakan lah. Yang katakan kan yang mana kita belajar ya, dia abada tu dia pattern kosong ya. Dia ujung baris atas, ada huwa ya. Lepas tu fi'il madhi ya. Lepas tu kita kata dia punya mudhari'nya ya. Okey, mudhari'nya kita akan nampak ada dia ada bentuk ya'budu kan. Okey, ya'budu. Okey. Okey, ya'budu, baik. So macam mana boleh dapat u'budu ni? Kan mesti kita terfikir begitu. Kita pun tengok pada apa? Ya, kita pun tengok pada kita punya wazan ataupun pada kita punya tasrif. Agak-agak masuk CV yang mana ni? Boleh tak kongsi? Kita dah nak ujung ni, tuan-tuan, sebelum kita buka untuk Q&A ni. Ya. Mana agak-agak yang dia masuk pada ni? Pada CV tu. Okey. Pada CV tu. Okey. Kita akan nampak kat sini, okey. Wazan. Dia masuk wazan yang mana? Antara banyak-banyak wazan ni. Agak-agak dia masuk yang mana? Tentulah kita kata dia masuk okey, tentulah kita kata dia masuk pada area, okey. Pada area yang mana 1 point berapa? 1 ini 1.0 ni. Kan kamus dia tulis abada ya'budu. Kan abada ya'budu ni. Kan kita nak tahu ni man datang ubudu ni. Abada ya'budu. So 1.0 lah kan. Fa'ala ya. Fa'ala so dapat abada. Yang abada kita kata maksudnya menyembah lah. Okey, menyembah ya, ataupun kita kata menyembah ataupun mengabdikan ya, menyembah. Mengabdikan. Yaf'ulu dapat perkataan ya'budu. Kita nak tahu betul ke ubudu ni akad dia abada. Ubudu fi'il amar kan, adalah ya, sembahlah ya, ataupun abdikanlah, sembahlah oleh kamu semua, antum manusia. Ya begitu. Okey. Tengok 1.0 amar nombor berapa? 6, nampak tak ni? Uf'ul. Kan uf'ul. Nampak ya uf'ul. Kan? Bila sebut uf'ul, kita pun masukkanlah uf'ul. Bila kita masukkan dapat apa? Uf'ul akan dapat u'bud. Kan u'bud. U'bud maksudnya apa? U'bud ni dia amar, awal ada alif baris mati, dia ada dhamir apa? Dia ada dhamir, okey? Dia ada dhamir yang ini. Dia ada dhamir kita kata dhamir ini, dhamir anta. Okey, dhamir anta. Kan u'bud. Lepas tu kita geraklah u'bud anta u'bud. Kan kalau antuma nak sebut sembahlah oleh kamu berdua kan, antuma. Kita pun sebut u'buda tambah alif. Kalau nak sebut sembahlah oleh kamu semua, antum. Sembahlah oleh kamu semua. Kan. Jadi disebut dengan antum u'budu. Nampak tak? Itu cara dia, tuan-tuan.
Okey? Jadi itu yang dalam ayat ni dapat u'budu. Tu u'budu. Okey, lepas tu ada rabbakumul ladzi. Saya stop sampai rabbakum ni lah. Okey, kenapa? Sebab waktu tak berapa cukup sangat. Okey, alright. So kalau lihat kat sini ya, u'budu. Tadi kita dah terjemah dah, ya, wahai ya ayuhan nas, ya, wahai manusia. Wahai manusia, u'budu, ya, sembahlah, ya, sembahlah oleh kamu semua. Sembah siapa? Rabbakumul ladzi. Kan rabbakum ni berapa perkataan? Yang kalimah rabbakum tu ada melibatkan dua kan? Okey, dua. Ya, rabba satu, rabba satu dengan kumu. Kan rabba maknanya apa? Ya, sembahlah oleh kamu semua tu Tuhannya Rabbi, Tuhan kumu. Kumu ni asalnya apa? Kum kan? Kumu tu asalnya kum. Ya, dhamir mutasil, kamu semua. Samalah ya, u'budu tu ada antum kamu semua. Kum tu ada maksud kamu semua, ya. Sembahlah oleh kamu semua, ya, Tuhan kamu allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Okey, saya stop sampai kumu ni. Nak tanya, kumu ni dhamir mutasil kan? Asalnya kum. Kenapa dia berubah kepada kumu? Kenapa dia berubah kepada kumu? Nak kongsi jawapan tak, tuan-tuan? Ya? Kenapa dia berubah kepada kumu? Kenapa dia tukar kepada kumu? Apa sebab dia? Ya, na'am. Iltiqa as-sakinaini. Biasa dengar dalam ilmu tajwid kan? Pertemuan apa? Pertemuan dua baris mati. Kum ni. Kum ni dah baris mati kan? Kum ni baris mati. Nak wasal dia mana boleh? Rabbakum allazi. Tak boleh. Kan? Sebab nak wasal. Pertemuan dua baris mati. Ni dah baris mati. Allazi ni pun awalnya baris mati. Ada sabdu ni. So tak boleh lah. Maka dihidupkan baris mati yang pertama. Harik as-sakin al-awwal. Mim itu dengan baris depan. Tu. Dengan baris depan. Okey. Kalau tanya, kenapa robba ni dia baris atas? Kenapa robba dia baris atas? Apa sebab dia? Kenapa tak baca Rabbi? Rabbu. Kenapa robba baris atas? Ni akhir soalan kita ni, tuan-tuan. Dah terlajak ni, sepatutnya nak Q&A dah. Tapi kita nak habiskan juga sikit. Sampai situ. Okey. Apa sebab, tuan-tuan? Ayuhal jamaah? Ya, syukran. Ya, melibatkan maf'ulun bi. Rasanya tuan-tuan pun dah tahu dah, ya. Sebab akthar min marrah, banyak kali dah bincang, ya, bentuk maf'ulun bi. Sebab kenapa? U'budu kan, ya. Sembahlah oleh kamu semua, manusia kan. Sembah siapa? Bila sebut sembah siapa ni, ya, bila sebut sembah siapa, okay, sembah siapa, jadi ni word tu melibatkan maf'ul bi. Dia jadi bila maf'ul bi, dia kenapa? Maf'ul bi apa hukum dia? Maf'ul bi. Belajar apa, buat apa, sembah siapa? Word tu dia mesti objek maf'ul bi, apa hukum dia? Mansub, fatah. Maka sembah siapa? Sembahlah akan rabba, akan Tuhan. Ni yang saya kata, orang yang belajar bahasa Arab je, dia nampaklah u'budu tu apa, rabba tu apa, terbayang. Nak hafal ayat pun mudah, terbayang. Ustaz ada bincang, ya, ada aywa, ada annasu, ya ayuhan nas su'budu, rabbaba, maf'ulun bi, rabbakumul ladzi, iltiqa sakinaini. Bila kita belajar bahasa Arab, kita mudah nak menghafal ayat Quran. Sebab kenapa, tuan-tuan? Sebab sedikit sebanyak kita faham apa yang kita hafal. Kita bukan hafal begitu je. Minta maaf saya cakap, kadang-kadang yang jadi kita lupa apa yang kita baca tu kadang-kadang sebab kita tak faham apa yang kita hafal. Kadang-kadang kita hafal ayat Quran kan, tapi saya pun pernah rasa dulu, sekolah dulu kan, hafal ayat Quran,
Lepas tu lupa. Sebab kita hafal ayat macam tu. Kita tak ada dzauq. Kita tak ada dzauq tu, kita tak ada rasa ni'mah ataupun kita tak ada rasa, kita tak menikmati ayat tu, kita hafal begitu tanpa kita faham ayat sikit-sikit. Tak terbayang makna. Bayang Arab. Makna ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Kita tahu makna. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kamu semua akan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Terbayang makna. Kita pun mudah nak menghafal. Baik, kita stop sampai takat tu 10 minit. Al-ashar ad-daqaiq al-akhir, kita buka untuk sesi soal jawab. Silakan, mungkin Puan Lina boleh bantu. Siapa ada kawan-kawan kita ke? Siapa yang nak tanya soalan boleh angkat tangan? Silakan tuan-tuan. Kita jangan alu-alukan lagi 10 minit. Saya mungkin boleh dengar soalan tuan-tuan apa-apa, tapi relate dengan bahasa Arab saja. Boleh dalam ayat, luar ayat, apa-apa teks. Tapi Arabic. Silakan tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji, siapa nama? Boleh kongsi? Rashid. Silakan Haji Rashid dengan soalannya. So Ustaz terang cuma kalimah inna. Inna. Kalau kalimah anna pun sama juga bentuk dia punya pattern Ustaz. Sama, tapi Haji Rashid punya explanation tu betul sama, tapi Haji kena tukar tahu. Maksudnya dah kalau ayat guna anna kan, takkan kita nak kata isim inna kan, kita sebut isim anna, khabar anna, tapi formula sama Haji. Sama. Tapi kita kena tukar tajuk lah. Kalau ini kita sebut inna, isim inna, khabar inna. Kalau anna, ya sama juga tapi Haji kena ubah nama dia isim anna. Sebab guna anna kan isim anna, khabar anna, tapi formula sama. Sebab anna salah satu daripada akhawat inna. Jadi fungsi sama, syarah sama, cuma nama kena tukar. Sebab guna anna, isim anna lah. Ayat guna anna, isim anna, khabar anna. Dia banyak, ada ka'anna, ada la'alla, ada laita, ada lakina. Itu semua akhawat. Tapi kalau guna isim khabar, macam itulah. Jelas ke Haji? Ya, jelas. Okey. Soalan kedua Ustaz. Khabar inna boleh lebih pada satu Ustaz kan? Betul. Tapi isim inna boleh lebih pada satu ke Ustaz? Isim inna dia memang satu saja Haji. Kalau khabar boleh banyak, macam tadi Haji Rashid kata betul. Dia boleh banyak kan, kita kata khabar inna awal, khabar inna thani, ada juga macam tu. Dan kena tambah juga khabar inna ni kita kata dia kalau khabar inna ni kita kata dia banyak bentuk. Memang dia tapi tu yang biasa. Kadang-kadang kita jumpa khabar inna ni dia tak nampak pula dia punya dia, sebab dia bentuk ayat lah, ya, bentuk jumlah ismiyah, bentuk syibih jumlah. Tapi yang standard dia nampak dia punya khabar inna Tapi isim inna, isim dia mesti satu je. Dia tak boleh banyak. Khabar dia boleh banyak. Macam itulah. Okey, syukran Ustaz. Okey, afwan. Baik, as-su'alul akhar daripada tuan-tuan. Fi su'alun akhar. Ada soalan lain tak yang mungkin nak diajukan tuan-tuan? Lagi 1-2 soalan ke, ya, sebelum kita tamat sesi 36 malam ni. Yes, boleh tanya. Yang robba tadi, adakah dia lebih kepada maf'ul bih ataupun mudhafun ilaih tu Ustaz? Okey. Maksudnya kalimah yang robba ni, ya. Ya betul Ustaz. Dia boleh masuk dua. Maksudnya sebab kita kena tahu mudhaf ni dia fungsi menempel tahu. Maksudnya fa'il wa huwa mudhaf. Dia boleh fa'il
Waktu fa'il pelaku, kita kata mudhaf lagi boleh. Ataupun maf'ulun bih, kita kata mudhaf lagi boleh. Sebab mudhaf ni dia like macam kita kata fungsi ekstra, dia macam fungsi menempel. Maksudnya robba ni kalau kita nak i'rab, robba dia maf'ulun bih mansub bil fathah, lepas tu kita tambah wa huwa mudhaf. Dia macam tu, dia complete punya answer untuk robba. Word dia boleh banyak fungsi, tapi tengok fungsi. Macam kalau mudhaf boleh fa'il wa huwa mudhaf, fa'il dan dia juga mudhaf boleh. Tamyiz dan dia juga mudhaf, contoh dia kan. Hal dan dia juga mudhaf, contoh boleh. Sebab mudhaf ni dia fungsi tambahan bersandar dan mudhaf ni dia tak ada pengaruh. Mudhaf ilaihi ada pengaruh, majrur. Mudhaf dia fungsi tambahan, dia fungsi menempel. Boleh masuk sekali. Jadi rabba ni dia dua lah. Maf'ulun bi mansub bil fathah wa huwa, dan pada waktu yang sama dia mudhaf. Macam tu. Untuk Terima kasih, Ustaz. Baik. Okey. Mungkin soalan terakhir ke macam mana? Okey. Kalau tak ada tuan-tuan kita stop sampai takat ni lah. Okey, nanti nota lagi satu saya nak pesan, nota tu saya ada bekalkan, so for those yang berminat nanti boleh WhatsApp saya. Okey, setiap saya nak bagi tahu jugalah. Okey, setiap sesi tu ada nota. Sesi 1 ada nota dia, sesi 36 ni ada nota khas dia. Okey, setiap sesi tu ada nota dia lah untuk sekadar rujukan. Tuan-tuan. Okay, kalau nak dapatkan boleh WhatsApp saya. Okey. Ada apa-apa lagi ke tuan-tuan? Okey, sebelum kita tamat ni. Kan tadi saya dengar soalan Puan Lina dengan Haji Rashid tadi, soalan yang agak kita kata sangat baguslah ya. Maksudnya soalan yang agak dalam juga, yang fokus pada perbincangan lebih tentang i'rab kata Quran. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya kira cukup untuk setakat tu. InsyaAllah minggu depan kita sambut lagi dengan ibu-ibu ayah-ayah. Moga-moga kita dapat kebaikan rahmah ataupun kita kata barakah daripada kelas malam kita. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Al-insan la fi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, terima kasih tuan-tuan. InsyaAllah minggu hadapan kita berjumpa lagi dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.